semalam pun itu di tempat. Sungguhnya Allah ni ada nama-nama yang hebat. Sampai ada setengah ulama kata tak terhingga banyaknya nama-nama Tuhan. Jadi kalau kita tengok daripada kata-kata pendahuluan yang lain disebut oleh pengarang ini, mengikut para ahli ulama, nama-nama Tuhan itu ada sehingga menjangkau kepada 3,000 nama. Ya, 3,000 nama banyak. Di mana 1,000 diketahui oleh para malaikatnya, 1,000 pula diketahui para nabinya. Sementara dalam kitab Taurat dan juga Injil masing-masing ada 300 nama. Ya. Dan dalam hadis Nabi menyebut dan dikuatkan dalam ayat Al-Quranul Karim, disebut di dalamnya ada 99 nama. Inilah yang kita bincangkan, kita baca ya, sampai bertahun-tahun tak habis. Dan kita pun masih lagi nama yang ke-38, ya, sebutannya Al-Kabir. Maknanya ada lagi bagi sebanyak 61 nama. Tak sampai tak yang kita ni. Ya. Tak kira lah. Yang pentingnya kita mengaji. Yang pentingnya kita faham. Ya. Jadi sebagai mukadimah dan nantian, ini ada perbahasan dari ulama sebagai mukadimahnya. Dia mengatakan ya, apa menjadi sebab dinamakan dengan Asmaul Husna. Kenapa dipanggil Allah tu ada nama-nama yang hebat. Sehingga soalannya datang kepada kita bertanya, mengapa nama-nama Allah itu dikatakan Asmaul Husna? Apakah dia nama-nama itu merupakan daripada ketetapan hukum, ya? Atau apakah sifat-sifat nama ini berarti meniadakannya sebagai nama yang tentu buat alam? Jadi kita diperjelaskan, ya. Jadi jawapannya taklah dia sukar sangat, ya, kata ulama. Dikatakan demikian adalah untuk nak tunjukkan pada kita betapa baik mulianya zat yang telah diberi nama tersebut. Siapanya? Allah Ta'ala itulah. Nak bagi hebat dinama tadi, sehingga menyebutkan sifat-sifat itu bukanlah bermakna menidakkannya sebagai nama yang tertentu buat alam, kerana dia berbeza dengan nama-nama hamba, nama-nama manusia, nama-nama benda. Tak sama. Jadi kalau kita dalami balik kesimpulannya akhir-akhir nanti, kita akan jumpa di sanalah menunjukkan betapa sifat nama Allah Ta'ala ini mutlak. Tegaknya habis dah, tak ada siapa boleh lawan. Contohnya macam ni, nama yang ke-8 Al-Kabir. Besarnya Allah, tak ada siapa boleh tanding. Belum lain-lain lagi. Berilmunya dia, berkuasanya dia, berkendaknya dia, tak ada siapa boleh lawan. Itulah kemuliaan Allah. Sebab itu disebut tidak boleh dinamakan kepada yang lain pada dia. Kehebatannya, kemuliaannya. Bahkan kalau ada orang boleh menandingi, mutlaknya itulah, ya, kita kena sedar dia boleh membawa kepada syiriknya kita pada Allah Ta'ala. Kalau orang kata dia lebih bijak, dia lebih arif, sedangkan Allah memang arifnya, al-alimnya, al-hakim, al-hakamnya kan. Dialah berkuasanya, dia maha melihatnya, maha mendengarnya, maha mengetahuinya. Tengok, ya. Jadi jawapannya, semua nama-nama Allah itu, nama-nama Tuhan itu menunjukkan sifat yang dikandungnya, yang ada pada diri zat nama tadi.
kehebatannya itu, ya. Yang mana itu semua merupakan puji-pujian, sanjungan-sanjungan yang merupakan, ya, dikatakan ucapan syukur, dan dia adalah suatu ketetapan hukum yang tidak boleh ditafsirkan dan dengan barang yang lain daripada itu. Jadi jangan sampai kita masuk dalam kulit kita ini, ya, kita mengatakan kecil Allah ni. Itu kadang-kadang ada orang yang rosak iman yang menyebut mana boleh nak balik dengan hukum Allah, hukum Islam. Salah dia manusia lebih hebat tak? Inilah yang kita paling bimbang, ya. Sebab itulah bila kita dalami ilmu akidah tauhid, inilah ilmu yang membetulkan Islam seorang tadi, ya. Membetulkan, meletakkan seorang tadi di tempat yang betul, sama ada perjalanan yang pemikirannya dan sebagainya, ya. Sebab tu dia kata tidak boleh ditafsirkan dengan yang barang yang lain daripada itu, kerana artinya cukup jelas tentang bahasa Arabnya. Bagaimana pula keadaan dan kaifiat itu hanyalah semata-mata Allah Ta'ala saja yang mengetahuinya. Lepas tu selepas kita baca, kita belajar, setiap pengakhiran tafsiran itu ada kelebihan-kelebihan, ya. Kalau nama-nama Tuhan itu kita jadikan sandaran berdoa, bermunajat, minta Allah Ta'ala dan sebagainya. Sampai disebut dalam kitab ini, saya dah sebut dulu, ya. Kalau ada orang yang rasanya susah cari makan, ya, agak sempit rezekinya, kata pengarang kita ini bukan sama ulama lain, ya. Ulama lain, ulama masih luar negara, dia kata, ya, sebutlah nama Ar-Razak, Urzuqni, mudah-mudahan Allah mudahkan rezeki itu. Dia kata macam itu. Sebutlah Ya Razak, Ya Razak, Urzuqni, maka Allah akan memurahkan rezeki kita. Sebab apa? Yang tukang maha rezeki itu adalah namanya Allah Azza wa Jalla. Kita makan, yang kita minum, kita dapat harta benda, dapat wang ringgit, ya, dapat zuriat, dapat keturunan, dapat suami, dapat isteri, semua itu adalah kurniaan, anugerah yang datangnya daripada Allah. Itu yang takutnya. Dan sedang ulang balik, dia tanya apakah rukun-rukun yang terkandung dari konteks kita mesti nak beriman dengan Asma'ul Husna ini? Apa rukunnya? Maka kata pengarang, rukunnya tidak banyak, ada 3 saja, ya. Dia kata rukun iman dan Asma'ul Husna itu, ataupun kita bertauhid dari konsep tauhid asma' wa sifat, rukun yang 3 saja, ya. Pertama dia kata, adalah kalian beriman dengan nama Allah itu sendiri. Macam Al-Kabir ni, berimanlah di Maha Besar. Lawan kita kecil. Dia jangan kita besarkan diri, sombong tak boleh. Tadi saya sempat tengok satu hadis Nabi ni. Apa Nabi sebut? La yadkhulul jannata ahadun fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan, kata Nabi, seorang itu boleh masuk syurga Allah Ta'ala kalau dalam hati yang masih ada sebelah zarah sifat sombong ni. Sifat sombong ni al-kabirnya Allah, al-mutakabirnya dia punya, dia tak boleh ambil. Jadi yang pertama, rukunnya taklah beriman dengan nama itu, meyakini nama Allah itu, ya. Kemudian yang keduanya ialah hendaklah kalian semua beriman dengan suatu barang yang ditunjukkan dari nama-nama tersebut. Dengan nama itu ikut apa ilmunya, apa kehendak dia, apa susu gadulnya. Itu yang kedua. Dan yang ketiganya, hendaklah mendatangkan hubungan kesannya dari nama itu kata diri kamu sendiri.
Kalau maknanya Allah itu Al-Qahhar, Al-Jabbar, Al-Muntaqim, ya. Allah itu Maha Bengis, Maha Pendendam, Maha Perkasa. Apa pelajar pada kita? Kita jangan lawan dia, tak boleh. Kita taklah rendah diri. Kalau Allah itu sombong, kita jangan sombong, kita tawaduk. Buat semua apa arahan dia. Itu cara nak beriman. Sebab itu kata ulama ini, selanjutnya kita mesti beriman ataupun meyakini, mempercayai bahawasanya dia itu Allah yang sifatnya Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Kaya, ya, yang mengikuti segala sesuatu apa pun dan segala sesuatu juga terhadap para hamba-Nya. Dialah yang Maha Berkuasanya, yang memiliki, ya, segala kekuasaan dan menguasai segala sesuatu itu. Sama dia saya sebut selalu, ya, baik yang berupa nikmat datang dari dia ataupun bala sekalipun, semua dia datang dari dia. Itulah insya-Allah tuan sekalian sebagai mukadimah kita. Masih banyaklah soalan dia yang disebut oleh ulama ini, ya, oleh Dr. Abdul Aziz Muhammad As-Salman. Ini bukan ulama negara kita, ulama luar dari sini. Jadi insya-Allah mudah-mudahan dengan mukadimah tadi boleh, ya, mengapakan, ya, menjelaskan lagi, ya, macam mana fahaman kita untuk beriman dengan nama-nama Tuhan, insya-Allah. Jadi malam ni kita sambung, ya, sambung dekat mana, ya. Sebab bulan sudah baca sikit pun kan, rasanya baru satu muka surat. Kita sambung pada ayat Quran, ya, daripada Surah Nisa ayat 26 sehingga ayat 27. Dan tengok tafsir ni yang menunjukkan bukti tentang Allah itu Al-Kabir. Ayat itu berbunyi di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba 'alaikum wallahu 'alimun hakim. Itu ayat 26, ya. Kat sana mata ayat tak ada. Jadi saya bacakan sini dah, ya. Nanti kita tengok tafsirnya. Kalau yang keduanya An-Nisa juga ayat 27 menyebut wallahu yuridu ayyatuba 'alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una asy-syahawat an tamilu maila adima yuridu Allah ayyuhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Ayat maksudnya di sini, ya, di mana Allah berfirman yang bermaksud Allah menetapkan kehendaknya, ya. Allah menerangkan, Allah menetapkan kehendak dia akan memberi kenyataan. Lepas tu tak ada kita keliru sekarang ni, semua Allah bagi tahu, ya. Allah maklum bagi kita semua, ya, kepada kamu cara-cara hidup orang-orang yang sebelum daripada kamu dan menerima taubatnya kamu. Allah Ta'ala itu Maha Tahu, itu disebut Al-Alim, ya, dan Maha Bijaksana. Sekaligus dalam tu ada nama-nama yang lain. Al-Hakim, ya. Al-Hakim ni kalau tak silap di antara dua lah. Kalau 29, 47 Al-Hakam, Al-Hakim. Ini 29 kita dah lihat, 47 belum lagi, ya. Dialah Maha Bijaksana. Dan Allah Ta'ala menetapkan kehendak dia bahawasanya dia akan menerima taubat kamu. Sedangkan orang-orang yang hidup menuruti nafsu syahwat merencanakan supaya kamu menyeleweng besar-besaran. Ini menunjukkan, ya, kebesaran Allah, ya, dalam ayat-ayatnya, ya. Bawah disebut syarahnya, ya. Tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah Ta'ala itu yang wujud di alam ini, yang dapat dilihat oleh mata dan tidak dilihat oleh mata, dan ada, ya, maknanya ada yang boleh kita tengok dengan mata,
Dan ada yang kita tak nampak dengan mata. Mana dia? Dosa, pahala, syurga, neraka, malaikat, alam ghaib tak nampak. Ya. Dan dia kata sini terlalu banyak kalau mahu dihitung dan diperkatakan satu persatu, tidak akan termampu oleh jangkauan fikiran manusia yang seberlemah darahku ini. Kenapa dibuat begitu? Huraian dia, mana Allah itu maha besar, dia segala-galanya, kita ni kerdil mana. Ada benda yang kita boleh tak tahu, tapi Allah sayang dengan kita, dia beritahu. Itu je pengajaran ni. Cuma saya nak jelas sikit sebelum tersambung sini. Tengok tafsiran ayat yang disebut oleh Profesor Hamka di sini, ya. Itu Allah bagi tahu kita siapa yang tidak boleh, ya, sini disebut pasal nikah, ya. Supaya teraturlah nasab keturunan kamu dan eratlah hubungan kekeluargaan. Sebab sejak pangkal surah sudah dijelaskan pertalian takwa Allah Ta'ala, iaitu dengan kita memelihara arham. Arham mana? Tali keluargaan, ya, kekeluargaan. Sejak zaman dulu lagi, dengan diberinya tuntutan oleh Nabi-Nabi Rasul-Rasul, sudahlah manusia menjadi manusia, hidup teratur. Ini maknanya mengambil tafsir ayat ini. Macam mana Allah cerita orang dulu hidup macam mana, ya? Adakah mereka susunannya balik pada syariat atau sebaliknya? Ini kita kahwin-kahwin ni bukan saja dah, memang arahan daripada Islam, tapi nak betul lah syariatnya, nak zuriat, nak keturunan, ya, teratur. Dia kata sudahlah manusia menjadi manusia, hidup teratur, teranglah, ya, ibu dan teranglah ayahnya, manakala maknya bapaknya, kerana perkahwinan itu adalah telah disusun oleh syarak. Okey, tuan-tuan belum tangkap lagi, saya sebut ni, supaya jangan ada di sana perkara yang dilarang. Ada yang asli sebagai ibu, kemudian dan juga anak perempuan, ya, bertali dengan saudara ayah dan saudara ibunya, dan kadang-kadang lahirnya anak cucu, ya, saudara yang lainnya. Ada pula di pertalian kerana air susu, ibu susuan. Ada pertalian kerana berbentur, bermenantu. Mana yang kurang jelas tetapi ditolak oleh perasaan halus sebagai mengawini janda pada ayah, jelaslah larangannya dan dihormati perbentengan orang lain, iaitu supaya jangan mengganggu isi orang lain. Lalu dianjurkan nikah, supaya apa? Barang dijauh daripada perlaku perzinaan atau pergaulan bebas. Nak tunjuk gambarannya, ini dia hukum Islam, inilah kebesarannya syariat Islam. Ya, tuan-tuan, memelihara hubungan antara manusia-manusia daripada perzinaan, ya. Walaupun dia satu ketika dulu Pak Ayat kata dibagi tahu macam mana hidup orang dulu merawini budak. Aku mana Ustaz mengawin budak ni? Mengawin budak maknanya hampa lah, ya, zaman tu. Sekarang tak ada dah. Dia cerita pasal ayat ini. Dan dia nak beri taubat atas kamu, iaitu kalau zaman yang sudah-sudah kamu terlanjur di salahnya. Al-Kabir yang Allah besar, yang Allah beri pengampunan kepada kita. Tengok, yang sayangnya Allah. Misalnya kamu mengawini janda bapa tersilap, kamu taubat, maka Allah terima taubat kamu, ya. Maka mulai tahun ini telah terkeluar, hentikanlah pergaulan yang telah dilarang, sehinggalah pada hari itu, ya, kesalahan yang lampau Allah beri taubat pada kamu. Ini gambarannya Allah yang besar tadi, dengan sifat pengampunnya. Lepas tu dia namanya Al-Ghafar, Al-Ghafur. Lagi satu, ya, ada banyak nama-nama, ya, Tuhan ini, ya. Kalau kita akan jumpa nanti yang hadapan ini, ya.
Jika sekiranya kamu tak terlanjur beranak di waktu itu, anak itu diakui juga sebagai anak kamu. Lepas tu hari ni dia orang bagi salah tafsir. Anak dari kelakuan zina, orang panggil anak haram. Tak betul. Anak tu tak haram. Perbuatannya haram mak bapak dia. Itu kena betul perkataan. Ya. Anak tu bersih. Kan dia boleh ada persetubuhan berlaku yang perzinaan, keluar anak. Orang gelar anak tu anak haram. Tak boleh. Kita kena anak yang bersih. Dia tak tahu apa-apa. Yang haram perbuatan mak bapaknya. Dia jangan salahkan anaknya. Dia boleh jadi orang soleh, boleh jadi orang solehah. Tak ada pula katanya bila anak keluar zina ni, anak haram dituduh confirm tempatnya dengan jarang. Perbuatan mak bapak dia yang haram, perbuatan dia, anak tetap bersih. Kita nak kena faham kan ya. Sebab tu dia kata, jika zaman dahulu kamu beristeri lebih dari 4, lalu dengan datang ayat ini, tinggalkanlah atau ceraikanlah yang selebihnya. Mana yang boleh 4 tadi. Bahkan kalau tidak kuat berikul yang 4, kalau kamu tidak boleh berlaku adil, maka cukuplah ya, tinggal 1 saja. Dan Allah itu Ta'ala itu adalah amat mengetahui ya. Jadi berapa banyak kekacauan pergaulan zaman jahiliah itu ya, yang dikatakan ya, tetapi Allah Ta'ala itu ya, dia maha mengetahui ya, maha bijaksananya, sehingga dikeluarkan peraturan hukum yang akan kamu pakai buat selama-lamanya, yang tidak boleh berubah lagi ya. Lalu hendaklah tutuplah lembaran kamu yang lama, bukalah lembaran yang baru. Itulah Allah itu yang dipanggil Al-Hakim pada ayat ini, yang dikatakan Allah itu ya, adalah sifat namanya sebagai yang maha bijaksana. Tengok dia sebut macam tu ya. Ini secara ilmiahnya. Kemudian Allah ulang lagi bahawasanya Allah selalu bersedia memberi taubat pada kamu, supaya kamu selalu pula untuk dekat pada Allah, menghampirinya, minta ampun padanya. Kerana meskipun peraturan sudah diadakan yang sempurna dalam hal perkahwinan, mungkin ada lagi kelalaian kamu dalam hal-hal yang lain. Sebab banyak soal-soal dalam hidup ini yang kamu akan hadapi. Meskipun kamu telah bernikah dengan sahnya, kamu tidak berzinanya, kamu tidak apa maknanya merosakkan persetujuan mahram, kamu tidak menikahi janda ayah kamu, kamu tidak melihara perempuan di luar nikah, namun mungkin ada dalam perkara lainnya, tentu kamu ada silap lalainya, entah katanya sengaja atau tidaknya, maka segeralah bersihkan perangai kamu itu daripada berbuat cela, kerana Allah itu bersedia mengampunkan dosa-dosa kamu dengan syaratnya kamu itu dalam syarat menyebut hendaklah dengan bertobat. Itu kejelasan tafsir ayat ini. Itu ya disebut sini ya, tidak akan termampu oleh jangkauan fikiran manusia yang sebelum lemah dan rapuh ini kalau nak melihat kebesaran Allah. Tapi akui sajalah, akui sajalah Allah itu besar. Sebab tu kita semayang ya, takbir yang saya sebut bulan sudah ya, paling kurang yang takbir Allah Akbar ni dalam solat ni waktu kita tak masuk sunatnya, tak masuk azan iqamahnya, tak masuk zikirnya, jumlahnya mesti ada sebanyak 94 kali. Dan balik cuba kira ni Allah Akbar, Allah Akbar setiap kali semayang ni waktu. Tapi jangan kira dengan jemaat, sebab dengan jemaat dia kurang bilangan ya. Dan jangan bilang masa kita sembahyang ketika bermusafir, kerana diringkaskan kan kasarnya. Sembahyang waktu yang biasa daripada subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghribnya, isyaknya. Jangan masuk yang sunat-sunat. Jumlah mesti ada 94. Pernah kira? Cubalah balik kira. Kalau cakap saya bohong, saya manja ya,
Kalau masuk kiri, kita kira. Syahadah tu ada berapa kali? Syahadah kita 5 waktunya solat. Benar kira tak? 9 kali. Tak masuk solat sunat. Jadi apa pelajaran ilmu ni? Benda yang kita sebut, mesti kita dalam luar daripada itu merealisasikan sebutan ini. Boleh Nabi kita membesarkan Allah. Allah itu Al-Kabir. Dia jangan sampai mana kita sebut dalam semayang, dalam amalan ibadah saja, tapi luar semayang Allah kita perkecilkan. Tak jadilah. Saya ingat bulan-bulan sudah kan, saya bacakan ayat Al-Baqarah ayat 185. Ya Allah, arahkan kita supaya mencukupkan bilangan puasa Ramadan. Ya. Kemudian dah habis Ramadannya, Allah kita membesarkan dia dengan pimpinan hidayahnya. Lepas tu kita bertakbir raya. Kemudian supaya kata Allah, ya, la'allakum tashkurun, kamu jadi ikan hamba Allah yang bersyukur. Jadi apa makna? Ya, kalau maknanya kita beraya tadi, sampai ada yang tinggal semayangnya, dedah auratnya, buat perkara yang menyalahi agamanya, mana kita nak kata lain telah mengecilkan Allah, bukan membesarkan Allah. Kalau orang yang besarkan Allah, Al-Kabirnya Allah, ya, kita akan sentiasa mematuhi segala syariat yang telah diwajibkan daripada kepada kita. Kalau mana kita tak semayang, maknanya gairah sambung raya tadi, daripada ayat tadi, mana kita tidak membesarkan dia, mana kita mengecilkan Allah, tak pedulikan apa yang Allah tak. Itu makna kita telah buat satu salah yang besar. Nah, inilah yang realiti dapat kita tengok sekarang ni, ya. Bila beraya ni lupa salah. Sibuk pula kita ziarah-ziarah, baguslah ziarah tu, tapi apa salah dia masuk waktu kita semayang. Masuk waktu kita semayang, oh betul. Tapi ada orang yang tak sempat kadang-kadang. Kadang melebihkan yang harus, ya, tidak mementingkan yang wajib dan yang sunat. Dia biar kita meletakkan hukum di tempat yang betul, posisi yang betul. Wajib, sunat, harus, mana lebih tinggi? Ini kadang-kadang kita, ya, meminggirkan wajib, sunatnya yang kita lebihkan harusnya. Itu tak kena. Walau harus dibolehkan, tapi martabatnya, pangkatnya lebih sunat pada harus. Kadang-kadang yang wajib ditinggalkan, lagi berat tuan-tuan. Ya. Oleh itu kata pengarang ni, ketahuilah segala sesuatu yang terjadi di alam ni adalah terikat yang kehendak iradah maha besarnya dan maha agungnya Allah. Bila sebut sesuatu masuk kita, mesti diikat. Akidah itu namanya ikat. Maknanya kita tak boleh bebas, tak boleh suka-suka. Diikat, disimpulkan kita dengan Allah, ya. Paling mudah pemahaman dia, nak buat apa bentuk sekalipun, bermulanya benda kita buat itu mesti tanya agama dulu, tanya Allah, betul tak aku buat ni? Amalan saya buat ni jelas tak? Itu makna terikat, tak boleh bebas. Betul, saya ulang-ulang tiap-tiap bulan semua. Jangan dia mudah dengar ni. Kapal terbang tu, dia terbang malam, laju, macam mana dia selamat? Sebab dia terikat dengan orang yang mengawal di bawah, terikat dengan radar dia. Bila terputus, problem besar. Sama dia hilang, jatuh dan sebagainya. Itu contoh paling senang. Kita mengadu kereta jalan raya, masih ada ikatan kita, tangan kita dekat steering, mata mesti tengok. Mana boleh suka-suka, terikat kita, ya, dengan undang-undang membawa kereta. Begitulah kita dengan Allah. Bila terkeluar tu jadi sesat, jadi problem dan sebagainya. Ini yang sedang berlaku sekarang, ya. Saya tadi buat kuliah di tempat saudara ni di Jabatan Telekom, InsyaAllah.
Saya beri contoh paling senang. Saya kata tuan-tuan semua ada kamera kan, dan saya ada kamera. Ambil gambar. Macam mana objek kita ambil, macam tu gambarnya. Dia tak pernah lari. Kaedah kita beragama dengan Allah yang Quran kena macam itu. Apa Allah dah, itu kita buat. Macam kita tengok wajah kita di cermin. Ada tak lalat kat sini. Kat cermin masih ada tak lalat, sama. Saya bagi gambaran selalu. Ini gelas, ini botol. Keluar berapa juta pun botol. Inilah rupanya sebab dia keluar ikut acuan. Lepas tu saya ringkaskan bab ini, boleh semak Al-Quran dalam surah Al-Baqarah pada ayat 138. Allah soal, Allah tanya, Allah jawab spontan. Ayat ini, sifat Allah wa man asaminallah isifah. Maknanya lebih kurang, celupan aku, sadoranku, apa itu, acuanku. Siapa lebih benar daripada acuan aku, sadoranku, acuanku? Kata Allah, acuan aku lebih benar. Ialah benda keluar, dia ikut acuan. Acuan gelas, keluar gelas lah. Kita selalu pergi photostat ketat, ya, di mana kedai-kedai photostat, bawa buku photostat. Macam mana yang ada di buku, macam itu photostat keluar. Itulah kaedah paling mudah kita nak terikatkan kita dengan Allah. Tapi ini yang tak berlaku kadang-kadang. Ini masalahnya. Allah suruh buat, dia tinggalkan. Allah suruh lain, dia buat lain. Ini masalahnya. Jadi siapa kesimpulannya? Orang yang boleh ikut, orang yang bertauhid, orang yang ada akidah, yang ada ikatan dengan Allah Ta'ala, orang yang ada jalan-jalan takwanya, dia lah yang boleh ikut. Itu sebab yang antara yang saya mungkin dah ulang balik, kalau dah sebulan. Tapi ulama kata jalan-jalan untuk membawa takwa itu dia ada 8. Kalau Sayyidina Ali kata ada 4. Kalau Sayyidina Uthman bin Affan kata ada 5. Semua 3 perkara ni boleh kita jadikan pegangan. Kata ulama, pertama, hendaklah seorang tadi sedia mengikut hidayah yang dia terima. Itu macam mana kita nak ikat dengan Allah. Yang keduanya, hendaklah kita, kata ulama, memahami Islam itu dengan cara yang betul. Memahami, tadi hidayah. Kalau itu namanya hidayah, kena terima. Yang kedua, memahami Islam dalam konteks yang betul, menurut ilmunya, disiplinnya. Yang ketiga, tidak boleh ada sebuah keraguan, mesti ada keyakinan. Yang keempat, mesti ada pelaksanaan, perubahan, ubahlah, hijrah dan umpamanya. Yang kelima, kena sanggup bermujahadah, berjihad. Mana sanggup untuk susah payah. Ini jalan-jalan takwa yang ulama sebut. Macam tuan-tuan malam ni, program nak cari hidayah. Bukan senang tuan-tuan datang ni. Bukan senang ni. Mana kita jadi pihak Allah Ta'ala. Datang kemari. Cuba bandingkan, berapa ramai orang yang bersedia susah payah untuk turut serta dalam majlis ilmu dengan orang yang berada di warung-warung. Boleh buat perbandingan. Yang keenamnya, mesti ada istiqamah dalam setiap amalan yang kita kerjakan. Saya ingat lagi, guru saya kata, tak boleh kita buat Islam ni kalau ikut peribahasa Melayunya. Saya pun tak pernah buat lah. Dia kata angat-angat dia ayam. Betul dia ayam yang angat. Saya pun tak faham, tak nak pegang pun. Angat tak ayam maknanya tak istiqamah. Kemudian yang ketujuhnya, kena ada murabi.
Murabi ni kita sentiasa bersama dengan ulama. Murabi ni dia pendidik yang sanggup membetulkan kita kalau kita ada kesilapan sebagainya. Dan yang ketujuh, ke-8 yang kata ulama, hendaklah selalu berdoa supaya kita dalam taufik hidayah untuk mendapat takwa kita kepada Allah SWT. Baik, itu ya, ulama kita sinilah. Baik, kita ambil perkataan daripada Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia kata 5, ini 8 kan, 5. Pertama, dia kata tidak akan bercampur dengan ramai orang. Dia tak campur masyarakat banyak. Kalau bercampur pun dia kata orang yang boleh membaiki agamanya, dia bercampur. Sebab kadang-kadang yang merosakkan orang ni lah kawan dia. Sebab itu kata Allah menyebut dan Nabi pun sebut, sebaik mana seorang dengan teman dia, tapi besok sudahnya di alam akhirat, kata Allah akan menjadi musuh yang paling ketat. Ilal muttaqin, kata Allah, malaikat orang yang bertakwa. Jadi nak campur orang ramai boleh, tengoklah. Macam baru-baru ni kan, orang berkabung, kita kabung. Kita orang tafakur. Dalam benda tu ikut cara orang kafir. Berkabunglah Islam, tengok Quran. Ayat 234 Surah Al-Baqarah. Isteri yang kematian suami berkabungnya 4 bulan 10 hari. Berkabung yang keduanya orang yang ada hubungan keluarga rapat 3 hari saja. Kemudian tak ada Islam mengajarkan kena letak apa dia, kalau orang panggil ambet ni, kalau Cina sengaja letak lilit. Itu bukan adalah Islam. Yang kafir pakai warna hitam. Kemudian disuruh pula kebab bendera setengah tiang. Kemudian tafakur, kalau buat kereta suruh berhenti. Tak-tak insiden dia macam Kiki. Tahu tak Kiki tak? Yang ambil handle block, dia ketuk kereta orang. Tahu cerita Kiki? Tahu kan? Buat perbandingan Nabi. Siapa Nabi? Pimpinannya agung, dia wafat, tak ada kamu. Bolehlah nak, tapi bukan arahkan semua orang. Dah, tak perlu arah semua orang. Keluarga dia saja. Apa kena dengan kita? Satu, yang keduanya, saya pelik. Jiran saya yang mati di kes hadat tu, tak ada tentera yang uruskan. Yang ini apa hebatnya? Bukan saya nak kecilkan tak, tapi apa unsurnya, apa kelebihan dia. Nak tanya tentang, kalau dia jawab, saya tanya banyak orang tak dia jawab. Ya, anak awak tu kira, tu dah rumah saya. Yang dikelau-kelau mukanya masa kes hadat tu. Kenapa tak diraihkan dia pun, disambut macam mana Mas Airline dia punya kes kalau terbang kena roket. Lepas tu saya nak simpulkan di sini, Nabi tegur, tengok dalam hadis pun, man tasyabah bi qaumin fa huwa minhum. Bahawa siapa yang menyerupai satu kaum, kata Nabi, jadi kaum orang itu. Jadi ini panjang perbahasan ni. Walaupun kita nak mengagungkan Allah, besar Allah, tapi kena ada cara-cara ni. Nak muliakan agama kan cara macam itu ya. Itulah tuan-tuannya. Lepas tu saya kaitkan tadi, kata ya, Sayyidina Uthman bin Affan nak jadi takwa, yang pertama ini perkara tidak bercampur orang banyak. Kalau bercampur pun orang yang boleh membaikkan agamanya. Bukan kita jangan ikut orang. Ayat itu selalu saya baca dengan tuan-tuan ya. Surah Al-An'am ayat 116 ya, kata Allah, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa in hum illa yahsun. Kalaulah kamu mengikut amalan orang banyak, kata Allah, nescaya mereka itu nak mengajak kamu sesat daripada agama, nak ajak kamu sesat.
nak menyesatkan kamu Islamnya. Pahaman mereka hanya bersangka-sangka, main agak-agak saja, main duga-duga. Ketahuilah mereka itu adalah orang yang melakukan pendustaan. Cuba tengok ayat. Lepas tu berhati-hatinya Sayyidina Uthman. Sebab saya nak hubungan ikatan kita dengan Allah. Sebab orang yang takwa berikat diri dengan Allah Ta'ala, boleh dia dapat membesarkan Allah. Al-Kabir Allah tadi. Sebab rukun yang ketiga kena terkesan diri kita, kata ulama, nama-nama Tuhan ini. Bukan sahaja kita nak baca begitu saja, dah. Dan yang kedua dia kata, kalau didatangkan balak kecil ke besar ke, kata Sayyidina Uthman, dia reda, dia terima. Ini orang takwa. Yang ketiga, kalau dia dapat musibah agama sekecil mana pun, dia cukup susah hati. Apa contohnya? Dia buat kerja kat rumah, nak datang solat jemaah, tiba-tiba solat jemaah sudah habis. Itu namanya musibah agama. Orang takwa dia rasa cukup susah hati. Kita dah kadang-kadang benda fardu tinggal selama je. Ini musibah agama ni. Benda sunat tertinggal susah hati, nampak dia wajib. Mesti ada benda itu. Dan yang keempatnya, kata dia ialah mengurangkan makan walaupun benda yang halal. Dan yang kelima, dia sifat tawaduk, di mana dia menyebut, aku ni banyak kekurangannya, tapi orang lain semuanya betul. Itu tanggapan dia. Tapi kalau kita balik pada ucapan Sayyidina Ali, dia ada 4 jalan-jalan ketakwaan. Yang pertama dia kata al-khawfi minal jalil. Kita dah sebut dah sudah, iaitu nak buat takwa. Dia kata naklah adanya rasa benar-benar takut dengan Allah, dengan Allah yang disebut Allah Rabbul Jalil. Boi takwa kena ada takut, kena ditimbulkan takut. Yang keduanya, wal amalu bit tanzil, beramal mengikut ketentuan apa yang Quran tak, apa yang hadis tak, ikut. Yang ketiga dia kata wal qanaatu bil qalil, berpadalah barang sedikit. Mana ada sifat qanaah, ada lebih kurang macam mana saya nak Sayyidina Uthman sebut yang keempat tadi. Walaupun makan yang halal tapi sedikit, bukan banyak. Tentu hukumnya kita ingat, makan banyak ni hebat, punya disuruh sikit, kena ada sifat qanaah tadi. Dan yang akhir, yang keempat, kata Sayyidina Ali, wal istidadu li yaumir rahim, membuat persiapan yang banyak untuk menjadi perbekalan kita di hari akhirat. Sampai tahap tu dia beritahu macam mana nak ikat diri kita dengan Allah. Sebab tu katanya di sini, tidak boleh, maknanya kita melepaskan diri. Kenapa? Kita tidaklah terikat dengan Allah, mana tak bebas maknanya. Ketahuilah sesuatu di alam ini semua terikat, termasuk diri kita. Kenapa? Yang kendaknya iradah maha besarnya Allah, maha agungnya dia, semuanya menurut, bergerak mengikut arahnya, dan berkisar dalam lingkungan perbatasannya. Tidak mungkin berlaku kehendak makhluk yang bertentangan dengan kehendaknya. Kalau berlaku juga, maknanya telah menjadi satu salah yang besar. Kerana kehendak Allah Ta'ala ini halal, tiba-tiba diharamkan. Ini haram pula, diharam. Ini tadi saya baca nanti, tentang juga faham ayat ini. Ini saya ambil keratan akhbar pada 19 bulan Ogos yang lalu. Tajuknya minuman keras tiruan dirampas. Jadi bermakna minuman keras yang bukan tiruan tak rampas dah. Itu maksudnya kan. Tengok saya baca kan. Dia kata nyawa kaki botol di negara Malaysia ini mungkin berhadapan dengan bahaya apabila beberapa minuman keras jenama terkenal yang dijual dikesan buatannya tiruan. Mana yang original okey lah, maknanya begitu.
Minuman keras tiruan ini dikhawatiri membahayakan kesihatan. Mana kalau tiruan, kalau yang tak tiruan tak bahayalah. Faham tak ayat ini? Dia mengatakan dikhawatiri membahayakan kesihatan kerana tidak diketahui isi kandungannya dari sudut tahap keselamatannya. Penjualan arak haram ini, mana dia halal ya? Dipercayai didalangi satu sindiket pengedaran yang dikesan mengambil keuntungan berlipat-lipat kali ganda daripada arak yang betul, ya, sehingga mencecah kepada ratusan ribu ringgit. Timbalan Pengarah Kementerian Dalam Negeri menyebut sindiket ini dikesan boleh mengaburi pihak berkuasa dan pembeli dengan menggunakan label dan pelekat yang sama dengan botol asli. Katanya rampasan terbaru membabitkan rampasan berbotol-botol minuman keras dengan pelbagai jenama yang dijual di kawasan Bukit Bintang. Walaupun rampasan kali ini tidak terlalu banyak sangat, penyebaran minuman keras tiruan ini dikhawatiri membahayakan kesihatan pengguna dan peminumnya. Jadi yang original, yang betul tak ada apa-apa lah. Itulah bahasanya ni. Yang tak tahu tuan-tuannya, tolong baca kitab karangan Syekh Abdul Yazid Kadir Jawas tentang syarah Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, lebih 700 muka surat. Tengok bab yang dipanggil Kufrun Akbar. Ya. Ada 7-8 perkara dia sebut. Kalau ini caranya telah berlaku satu benda yang dipanggil istihlal, Kufrun Akbar, kafir besar, iaitu barang menghalalkan apa yang Allah telah haramkan. Ini berlaku sekarang ni. Yang sokong, yang setuju, yang meredai, terlibat. Yang main-main ni benda ni, ya. Jadi arak tiruan ini dia boleh mudarat kesihatan peminumnya, kerana ramuannya mungkin terdiri daripada pelbagai bahan yang tidak diluluskan oleh kerajaan. Oh, maknanya yang asli okey tak? Dia banyak tuan-tuan. Juhur, ibak, syak, ta'zim, nifak, i'rad, istihlal, istihzam. Ada 8 perkara yang boleh merosakkan iman kita, termasuk benda ni. Tengok, ya. Jadi bacalah dalam uraian tersebut, ya. Tak boleh mana terkeluar dari kehendak Allah, kerana semuanya Allah letakkan. Ini uraian baik al-kabirnya Allah. Dialah ciptanya segala ragam sunnah dan segala undang-undangnya, hukum-hukumnya, baik halal-haramnya. Dialah yang cipta. Sebab tu dia dipanggil al-hakam, yang menentukan hukum, yang hukumnya bijaksana. Al-hakimnya dia. Semak balik yang kita belajar tempoh hari. Tengok, ya, nombor 29. Allah itu Al-Hakam. Tengok muka surat 105. Buka balik belakang, ya, sebelum kita nak tamatkan jam 9. Sekejap kita nak ambil, ya. Saya harap tuan tak jemu ngaji ni. Boleh, ya? 105 tengok. Al-Hakam, nama Tuhan yang ke-29. Mana yang menghukum, yang tetapkan hukum bagi makhluknya. Hukum yang tak boleh rubah-rubah atau dipendek oleh siapa pun. Artinya dialah yang menghukum, menyediakan apa yang perlu, yang patut dibuat oleh makhluknya, baik apa yang di langit, apa yang di bumi. Itu Al-Hakam. Nama yang ke-29. Dan hukumnya bijaksana. Mana dia? Kalau halal, manfaat. Kalau haram, mudarat. Bijaksana lah tu. Sebab tu 47 namanya Al-Hakim. Maha pintar dia hukumnya. Jadi siapa ikut yang halal, dia maknanya bermanfaat, bahagia. Tapi kalau dia buat yang haram, memudaratkan, itulah pintarnya hukum Allah. Ya. Maka berjalanlah alam buana ini semesta ini dengan seisi persis
Menurut rangka rencana iradah maha mutlaknya Allah Ta'ala itu. Bila maha mutlak, tak ada siapa yang boleh menandingi kepintaran, kebesaran yang ada pada Allah. Lepas tu dia guna bahasa yang maha mutlak. Menurut rangka rencana dia. Mana dia? Yang kita belajar tu, nama yang ke-13. Allah disebut Al-Bari. Perancangan dia lah. Allah tu yang maha merancana kan? Allah tu maha perancang. Al-Bari, tengok nombor 13. Buka balik belakang, biar kita faham. Ni mungkin 10 tahun sudah kita mengaji ya. Muka surat berapa tu? Muka surat 46. Al-Bari, yang maha perancang. 12. Al-Khaliq, yang tukang menjadikan, yang maha mencipta. Kita ni ciptaan dia, lepas tu kena ikut hukum dia. Nombor 13 Al-Bari, yang maha perancang. Yang 14 pula Al-Musawwiru, yang mereka bentuk, yang bagi rupa. Tengok ni jari mari kita, dia lah bagi rupa. Tak percaya boleh test. Cok jari kita seorang pun tak ada yang sama. Dia lah bagi rupa. Pergi makan nenas dekat Jordan, sama rasa nenas biasa, cuma nama nenas lain-lain. Ada nenas Morris, ada nenas Sarawak. Di Meru pula ada nama nenas Yankee, sebiji sampai RM6. Orang kata nenas, kenapa sama bentuk, sama rupa, sebutan lain? Sebab datang dari Allah Ta'ala. Nampak? Sedar. Saya bagi gambar sesenang. Tengok. Sebab dia boleh panggil Al-Musawwir, yang merupai rupa, bentuk, wajah kan? Macam malam ini kan, mana ada rupa yang sama? Kita nama manusia orang kan, rupa tak sama. Ustaz Bahar macam ni, saya macam ni, Tuan Haji macam ni kan? Lepas tu jangan salah guna rupa. Dengan rupa yang cantik kita belagak, tak nak ikut Islam. Sebab Imam Ghazali sebut dalam kitabnya, antara 7 penyebab orang sombong sebab dia memiliki wajah yang cantik, lawa. Kata Imam Ghazali, selama mana lawanya kamu, yang kamu nak sombong, tak nak tutup orang. Ya, kerana orang tak nak tutup orang ni, nak tunjuk, nak peraga wajah cantik dia, dia boleh nampak semua. Boleh ke mampu selai rambut kena bakar dalam pinaka 60,000 tahun. Selai rambut larat bara neraka letak di ibu kaki, menggelegak otak. Kalau satu kepala, satu rambut, satu kepala, berapa ribu rambut ada? Siapa sini pernah kira berapa belai? Cuba kira. Tak mampu nak kira. Selai saja kena bakar. Ini bukan selai, satu kepala 7. Bayangkan, itulah besarnya Allah ya. Sebab itu kita mesti hidup di sini, mesti mengikut rangka rencana iradah maha mutlaknya Allah Ta'ala itu, Al-Kabir. Baik. Fenomena-fenomena dan kejadian alam ini yang wujud dengan berbagai bentuk yang tidak jemu-jemu ya. Kena pindah ke 142 ya. Mata memandangnya, itu adalah hasil kerja Allah Ta'ala Maha Besar. Tanpa kebesaran keagungan itu, tak mungkin wujud segala yang ada ini. Dan dikatakan jika bukan Allah yang kita alami ini, dengan segala kebesarannya, kuasanya musnah alam yang indah ini. Kalau tak ada Allah yang buat, habis. Sebab dia bukan setakat mencipta, dia menanggung. Mana dia mengawal. Setakat bukan buat saja. Kita kadang-kadang buat, tapi kawalan tak boleh. Allah dah sekaligus pada dia semua. Dia buat, dia cipta, dia jaga. Contoh matahari, bumi, bulan, bintang, langit, dia pelihara, dia jaga. Lepas tu dia tu mengurus dan mentadbir ya. Antara pentadbiran Allah kepada manusia, dia bagi nyawa, dia bagi roh, dia bagi makan, dia bagi hidup ya. Dia bagi kita ruang tempat untuk tinggal. Itu antara
Dia pengurusan Allah Ta'ala. Yang kita ucap Alhamdulillahirrabbilalamin, ya, termasuk sana tauhid rububiyah. Maknanya pengakuan kita esanya Allah menjadikan alam ini, sekaligus Dia mengurus, Dia mentadbir. Dia maha mengurus, Dia maha mentadbir. Kalau tak ada Dia, kata pengarang ini, musnah alam ini. Itulah bukti Allah itu disebut Al-Kabir. InsyaAllah ya. Jadi sampai sini berhentilah malam ni. Boleh ya? Sambung lagi bulan depan. Boleh saya? Ya, sikit-sikit lah ya. Janjinya kita nak faham ya. Wallahualam. Ya, mudah-mudahan ya.